Assalamualaikum. Saya Suri Muhammad, Perdana Menteri akan datang. Bagaimana saya mengetahui yang saya ni Perdana Menteri akan datang? Seseorang telah memasuki dalam mimpi saya yang memberitahu saya Perdana Menteri yang ke-11. Seseorang bernama Rahman Farhan Sulaiman Ali telah memberitahu saya ke dalam mimpi saya melalui terowong black hole. Saya seperti berhayal dan tidak disedarkan diri kerana saya fikir saya di dalam mimpi dan saya macam berada di dalam alam tidak sedar di mana saya ditempatkan di tempat yang ke masa hadapan. Kemudian saya berasa keliru dan saya mencari jawapannya sehingga hari ini mimpi itu berada di dalam mimpi saya setiap hari dan saya berasa begitu yakin sangat saya Perdana Menteri ke-11 dengan nombor-nombor yang telah memberi saya tidak tahu siapa yang memberitahu saya pun tidak mengenali beliau. Di dalam mimpi saya mengetahui nama beliau Farhan Sulaiman Ali dan kemudian seseorang bernama Rahman. Rahman. Di mana-mana saya tengok Rahman, saya dah macam orang tak betul. Dan saya rasa saya betul-betul perlu jadi Perdana Menteri yang ke-11 kerana saya rasa saya mempunyai bakat yang luar biasa serta membolehkan negara ini maju di bawah tangan saya dan pada pemimpin-pemimpin yang berjiwai rakyat. Saya tidak ada masa lagi untuk menunggu menjadi Perdana Menteri yang ke-11. Saya kena secepat mungkin menjadi Perdana Menteri ke-9. Saya tidak mahu ekonomi kita terjejas. Budaya bangsa tiada lagi. Fenomena alam seperti panas, matahari terik, air tiada, serta gempa-gempa bumi, kebakaran, matahari terlalu panas. Dan saya melihat rakyat ni telah dirasuki jin atau syaitan seperti zaman King Sulaiman. Di mana Nabi Sulaiman rakyatnya telah dihasut oleh ketidakadilan pemerintah serta negara terlalu mahal kos kehidupannya, kos terlalu mahal. Kemudian saya berfikir sejenak, kenapa mimpi ni dalam mimpi saya setelah bertahun-tahun, adakah saya ni telah diuji kaji dan saya rasa saya telah diperhatikan selama ni. Menteri berkelahi mendapatkan jawatan dan wang serta beri keturunannya untuk mentadbir. Rakyat lain juga perlu diberi peluang agar negara kita tidak rosak dan lenyap begitu sahaja serta tidak berlaku adil kepada rakyat. Rakyat juga dapat manfaat dan kami tidak mahu banyak lagi kehilangan duit negara ini. Kemudian saya tidak mahu salahkan sesiapalah, tapi dengan cara kita melihat, dengan kita cara telah mengetahui, saya rasa saya perlu jadi pemimpin yang terbaik dan membuat benda yang terbaik kat dalam Malaysia ni. Saya pasti saya perlukan undian makcik pakcik secepat yang mungkin. Saya akan pastikan manifesto tol seperti tanah akan diberi kepada rakyat dan saya akan bagi percuma tol. Kita akan buat percuma tol. Okey. Saya masih tidak tahu lagi di mana saya akan ditempatkan, di parti mana. Tapi salah satu parti yang saya lihat sekarang ni adalah Parti Pejuang. Parti Pejuang adalah parti yang saya nampak untuk rakyat. Kalangan rakyat boleh jadi pemimpin yang betul dan berpeluang jadi wakil. Kesemua ahlinya pun bagus, bukan keturunan. Dan dia orang yang bersederhana. Kemudian bukan kerana Tun Mahathir. Tun Mahathir dah tak ada masa yang banyak lagi. Dan saya rasa Mukris orang yang terakhir. Parti lain untuk keturunan.
Mereka dah siap-siap bagi jawatan untuk keturunan mereka seperti anak, adik, abang, saudara mara dan bukannya rakyat biasa. Rakyat biasa yang bagus dan berkelayakan susah nak dapat dan tidak dapat. Memang setelah saya lihat dan perhatikan, parti yang lain memang untuk keturunan. Bila parti berketurunan ada kes menjadi pemenang, keturunan sanak saudara pemimpin akan ambil duit hilang lebih banyak. Kerana kehidupan dan kemewahan mereka. Negara tidak membangun kerana asal-usul pemimpin berketurunan dan biasa hidup mewah. Rakyat juga bertambah miskin dan tidak dipandang. Pemimpin bukan pertahankan hak tapi jawatan. Jika hari ini mereka menang, esok sudah melupakan kita. Seperti hari ini mereka makan sepinggan, esok mereka baling pinggan. Rakyat juga bertambah miskin dan tidak dipandang. Pemimpin bukan pertahankan hak tapi jawatan. Dan mereka lebihkan anak dan saudara mereka mendapat peluang job tender dan jawatan datuk walaupun tidak layak. Kenapa rakyat tidak mendapat jawatan datuk? Jawatan datuk sangat mahal jika untuk dibeli. Dia hanya boleh kerajaan bagi sahaja. Sepatutnya jawatan datuk ini berpeluang untuk kepada rakyat yang menyelamatkan negara, yang bekerja bagus dalam kerajaan, menunjukkan jasa-jasanya serta menaikkan jati negara dan ekonomi serta untuk rakyat kita. Memberi manfaat kepada rakyat. Lebih banyak duit hilang tiada syarat untuk beri orang lain. Sebagai pemimpin yang bagus, negara yang bagus. Secontohnya, pemimpin kita hari ini berpendapat keturunannya adalah pemimpin masa akan datang. Tetapi tidak mungkin. Mungkin ada setengah pemimpin anaknya masih berjiwa, tetapi dalam kehidupan serta ekonomi yang semakin mencabar, jika pemimpin tu tidak bersederhana, anaknya menjadi pemimpin. Bagaimana peluang-peluang yang bagus kepada rakyat? Rakyat yang bagus. Rakyat yang menaikkan ekonomi. Jawatan pemimpin bukan untuk keturunan. Jawatan pemimpin untuk rakyat yang bagus untuk melaikkan negara. Itu adalah sistem demokrasi. Selepas pemimpin yang sudah mentadbir sehingga sekarang ni memang akan kaya raya dan melupai kita. Tapi kita tidak melupai mereka, jasa-jasa mereka. Tetapi sedikit banyak mempengaruhi kehidupan harian kita. Kroni kaya raya dan golongan elit bertambah sombong. Rakyat tempat paling terendah dan tidak dipandang. Kemudian rakyat hanya setakat begitu saja, di mana mereka tidak dapat memanggun, hanya dapat bantuan. Jika kita pilih pemimpin yang bagus, kita pasti rakyat kita pun juga bagus. Dan suara rakyat adalah penting. Ini logik dan benar. Kita mahukan perjuangan rakyat dan suara rakyat untuk menghentikan perkara ini. Kita tak boleh biarkan. Mungkin kita boleh memberi kekhilafan kepada menteri-menteri, tetapi kita masih lihat menteri-menteri yang ada sekarang ni masih ingin jawatan. Masih ingin jawatan dan tidak kepada memberi peluang kepada rakyat. Itu saja daripada saya. Saya Suri Muhammad mengundurkan diri.